A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah masih lagi kurniakan kita masa, dua nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Seterusnya Allah bagi kita nikmat kehidupan untuk kita terus beramal, mengumpul pahala untuk kita jadikan bekalan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah. Jadi untuk kita mulakan pertemuan pada malam ni, eloknya kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat meneruskan perkongsian hadis kita, sharing session untuk hadis hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ni diberi tajuk oleh pengarang Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan tajuknya berihsan dalam semuanya. Berihsan dalam semuanya. Daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinuz dzibhah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya, serta hendaklah dia menyegerakan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni adalah hadis yang ke-17 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana sanadnya adalah daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah berkaitan dengan ihsan, walaupun ihsan telah disebut di dalam hadis yang awal daripada hadis 40 Imam Nawawi. Tapi dalam hadis ni terdapat lagi pelajaran ataupun pengajaran untuk kita berkaitan dengan ihsan juga. Kita baca sedikit biografi ringkas perawi, iaitu Shaddad bin Aus, Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Khazraji dikunyahkan dengan Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Macam kita tahu, ada yang dikenali sebagai laqab. Dalam kaedah nama orang Arab ni ada nama yang asal, kemudian ada laqab ataupun gelaran, kemudian ada kunyah. Ada kunyah. Jadi Abu Ya'la adalah kunyah, nama betulnya adalah Shaddad bin Aus. Nama ibunya ialah Sarimah atau Sarmah daripada Bani Abi, daripada Bani Adi bin Najjar. Sarimah, bukan pelakon je nama Sarimah.
Ayahnya pula menyertai peperangan Badar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah mati syahid di dalam peperangan Uhud. Ubadah bin Samit berkata, Syaddad bin Aus ni termasuk di kalangan manusia yang dikurniakan dengan ilmu dan sifat lemah lembutnya, sedangkan ramai manusia dikurniakan salah satu daripada keduanya. Dengan sebab itu, kata Sa'id bin Abdul Aziz, kelebihan Syaddad bin Aus ialah dengan dua perkara, iaitu penuh dengan ilmu dan kesabaran yang tinggi ketika marah. Jadi Syaddad bin Aus ni terkenal dengan dua perkara. Yang pertama, dia ni terkenal dengan ilmunya yang tinggi. Yang keduanya, sifat sabarnya terkenal dengan dua. Jadi kalau kita tengok kepada kedua-dua ni, kalau kita tengok kita tengok kepada pribadi Syaddad ni memang orang yang sangat disegani lah. Memang sesuai keilmuannya dan juga keilmuannya dan sifat sabarnya. Sabar ni kita tengok dia boleh dipadankan dengan sifat tenang. Apabila dia seorang yang berilmu, maka dia seorang yang tenang. Khalid bin Ba'adan berkata, tidak ada di bumi Syam ini orang yang lebih dipercayai, lebih faqih dan lebih diredai melainkan Ubadah bin Samit dan Syaddad bin Aus. Khalid bin Ba'adan ditinggal di bumi Syam. Kalau istilah bumi Syam pada zaman dahulu ialah bumi yang meliputi Syria pada waktu sekarang ni, dan juga bahagian Palestin, sebahagian daripada Lebanon, sebahagian daripada Jordan. Itu adalah bumi Syam. Namun kalau kita sebut Syam yang betul-betul, itu adalah bumi Syria. Dalam bumi Syam pada waktu itu, kalau orang nak kata nak cari orang yang faqih, yang dipercayai dan diredai, maksudnya ada dua orang, iaitu Ubadah bin Samit dan juga Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus telah meriwayatkan 50 buah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Syaddad, lantas jawabnya, dunia sempit bagiku. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi kamu, sesungguhnya kota Syam akan dibuka. Kamu dan keturunanmu akan menjadi pemimpin di sana insya-Allah. Imam Al-Baihaqi berkata, beliau menetap di kota Hims. Kota Hims ni adalah satu bandar di dalam Syria, terkenal dengan kalau kita sebut pasal Syria ni ada dua kota yang terkenal, yang ada sejarahnya tersendiri, iaitu Hims dan Hama. Hims dan Hama, ada dua kota ni, yang mana dua kota ni pernah menjadi padang jarak, padang terkukur lah, oleh kerana kerajaan Syria pada waktu dulu yang diketuai oleh Hafiz Al-Assad pernah mengebom kawasan-kawasan di sini kerana didakwa menjadi sarang kepada Ikhwanul Muslimin. Dan peristiwa itu menjadi satu trauma kepada rakyat Syria. Tapi kota Hims ni memang sangat cantik. Hims dan Hama ni sangat cantik. Ibn Sa'ad berkata, beliau meninggal pada tahun 58 Hijrah ketika berusia 75 tahun. Terkenal sebagai orang yang kuat beribadat dan rajin berusaha. Abu Nu'aim berkata, beliau meninggal dunia di Palestin pada zaman pemerintahan Muawiyah. Ibn Hibban berkata, beliau dikebumikan di kota Baitul Maqdis. Jadi walaupun dia tinggal di Syria, tetapi akhirnya mengikut Abu Nu'aim berkata, Syaddad ni meninggal di Palestin dan dikebumikan di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita nak nisbahkan nama dia ni, Syaddad bin Aus bin Thabit Al-Khazraji, maksudnya dia orang Madinah, asal Madinah daripada suku Bani
Khazraj. Kan kita dengar kan sejarah orang dulu daripada sirah, Aus dan Khazraj ini bersaudarakan menjadi golongan Ansar. Ansar yang tinggal di Madinah dan menyambut orang Muhajirin yang datang daripada Mekah. Jadi Shaddad bin Aus berasal daripada Madinah, tinggal banyak masanya di Syria dan berakhirannya di Palestin. Jadi kembali kepada hadis itu, biar daftar ringkas berkaitan dengan Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Ya. Kita tengok kepada keistimewaan hadis ni. Hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip penting agama Islam. Ia mengandungi perintah supaya seluruh ajaran Islam dilaksanakan dengan penuh teliti. Hal ini disebabkan ihsan akan lahir apabila kita melakukan suatu perbuatan dan pelaksanaan yang selari dengan tuntutan syarak. Sesiapa yang melakukan ihsan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapat keuntungan yang besar dan termasuk dalam golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadis ini memang berkaitan dengan ihsan, berbuat baik. Berbuat baik. Kalau antara di awal-awal hadis yang kedua, ada dinyatakan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Dinyatakan Nabi ajar kepada kita ihsan tu anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Membuat satu perkara tu dengan sehabis baik, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kamu bukan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah orang melihat Allah melihat kamu. Jadi dalam hadis yang ke-17 ni juga ada huraian berkaitan dengan ihsan, iaitu berbuat baik kepada orang lain. Yang mana dalam hadis ni Nabi SAW menjelaskan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan. Kalau kita belajar awal-awal belajar bahasa Arab, katabah ni menulis. Tapi selain maksud menulis, maksudnya juga adalah mewajibkan. Mewajibkan. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran dalam kewajipan berpuasa ditulis kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tapi dalam hadis ni dikatakan bahawa innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam semua perkara. Jadi benda inilah yang menjadi satu keistimewaan hadis ni, kerana mengandungi perintah agama yang mencakupi keseluruhan hidup kita, iaitu berbuat baik dalam setiap perkara. Ulama dan hadis ni, kata pengarang ulama dan hadis ini, Imam Ibn Daqi Al-Aid berkata, hadis ini termasuk salah satu hadis yang mengandungi berbagai macam prinsip atau kaedah. Membunuh dengan cara yang baik itu ialah membunuh tanpa sedikit pun unsur penganiayaan atau penyiksaan. Menyembelih dengan cara baik iaitu dengan menyembelih haiwan dengan lemah lembut. Jadi ihsan yang diajar oleh Nabi SAW, yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ni, sampaikan bagi satu contoh, iaitu fa iza qataltum fa ahsanul qitlah. Kalau kamu bunuh pun, membunuh ni, qatala ni maksud membunuh, asal maksud kepada qatala, membunuh. Ya, sekiranya kamu membunuh, maka kamu membunuh dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Macam mana membunuh dengan cara yang baik? Kita dengan cara membunuh ni, kalau dengan kata membunuh ni, ikutlah macam-macam mana pun asal bunuh. Mana sesuai lah dengan perbuatan membunuh tu tak? Membunuh ni suatu benda memang kita nak bunuh dia. Sepatutnya membunuh ni memang ikutlah macam-macam mana pun. Asal membunuh. Jadi kita melihat perkara ni seolah-olah macam tak kena dengan akal fikiran kita.
Sedangkan Nabi SAW dia tengok lain. Dan Islam tu ajar kita nak membunuh pun kena dengan cara yang baik. Okey. Al-Hafiz Ibn Hajar, bila sebut Al-Hafiz Ibn Hajar ni merujuk kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ibn Hajar kata apa? Berkata hadis ini termasuk daripada hadis yang merangkumi banyak kaedah yang penting dan baik. Jadi memang keluar banyak. Kalau kita baca dalam kitab-kitab akan banyak keluar daripada hadis ni. Kalau nak membunuh dalam perang, membunuh juga. Dalam perang membunuh, dalam hukuman jenayah pun ada membunuh. Dalam penyembelihan pun ada bunuh juga, bunuh haiwan, bukan bunuh manusia. Jadi benda-benda tu macam mana nak berbuat baik dalam membunuh. Jadi banyak benda hadis ni merangkumi banyak kaedah. Akhirnya melahirkan banyak kaedah-kaedah yang penting dan baik. Kata pengarang lagi, hadun nabawi dan istifadah hadis. Petunjuk Nabi dan faedah hadis. Yang pertama, kewajipan berihsan merupakan amalan yang disyariatkan. Ia merupakan tuntutan ketika melaksanakan segala yang fardu, meninggalkan yang haram, bermuamalat dengan makhluk dan berihsan dengan secara sempurnanya, menjaga segala adab-adab, dan apabila dilakukan nescaya diterima amalnya dan banyak pahalanya. Jadi orang kata apa? Ihsan ni adalah satu amalan yang disyariatkan. Ada perkiraan dosa dan pahala. Ada perkiraan di neraca syarak. Jadi benda ni perlu diambil serius oleh kita sebagai orang Islam. Jangan main ikut damnya. Jangan ikut sedap mulut, jangan ikut sedap badan, jangan ikut sedap tangan. Sebab ramai orang sekarang ni main ikut je. Mengikut hawa nafsu saja. Kalau boleh terus. Kalau boleh mana ikut sedap rasa. Kita bukan begitu. Dalam agama ni kalau benda disyariatkan, benda yang ada nilaian syarak, mestilah kita ambil perhatian. Kalau diikut nescaya banyak pahalanya. Yang kedua, kata pengarang, hadis ni merupakan salah satu daripada prinsip penting agama Islam. Ia mengandungi perintah supaya seluruh ajaran Islam dilaksanakan dengan penuh teliti. Ini kerana ihsan lahir ketika melakukan sesuatu perbuatan dan pelaksanaannya yang selari dengan tuntutan syarak. Perbuatan pula mempunyai kaitan sama ada dengan kehidupan manusia dan polisi terhadap keluarga, saudara mara serta orang lain, atau mempunyai kaitan dengan tempat rujukannya iaitu iman yang merupakan amalan hati dan Islam yang merupakan amalan anggota. Prinsip yang ada di dalam hadis ini iaitu berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik dalam setiap perkara, merupakan orang kata apa, perintah dan ajaran Islam yang perlu dilaksanakan dengan teliti. Kita kena teliti buat ni. Termasuklah sehingga kan kalau yang seperti dalam hadis ni, siapa yang membunuh pun perlu ada nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan tu kan. Jangan buat ikut dan. Jangan buat ikut dan. Terima kasih kepada Alun Khairi. Terima kasih kepada Isa. InsyaAllah Isa lama tak jumpa. Terima kasih. Jadi apa yang nak sampaikan oleh penulis ni ialah kita perlu melakukan prinsip, melaksanakan prinsip yang digariskan oleh Islam, iaitu berbuat baik dalam setiap perkara. Yang ketiga, Ibn Rajab Al-Hambali berkata, zahir hadis ini menunjukkan ihsan pada semua perkara adalah dituntut. Bukan dalam satu-satu perkara saja, tapi ihsan dalam semua perkara adalah dituntut. Ada pendapat menyatakan mereka yang mempunyai kuasa hendaklah berihsan. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku
adil dan berbuat kebaikan, ihsan. Dalam surah An-Nahl ayat 90. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan hendaklah kamu berihsan, berbuat baik, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195. Jadi benda ni jelas dah, pengarang nak bawa kepada kita bahawa perbuatan ni adalah perbuatan yang dituntut. Berbuat baik dalam setiap perkara kepada semua orang adalah dituntut. Nanti kita akan tengok balik beberapa rujukan yang menunjukkan bahawa benda ni ada dalam setiap perkara. Tiap perkara. Bukan sekadar buat baik, maksudnya bagi sedekah macam tu saja. Dalam perang macam mana kita nak buat baik, kan? Kalau orang musuh kita dah mati, boleh ke kita kerak-kerak tangan dia? Boleh ke kerak kaki dia dan sebagainya? Terima kasih Saifullah Damaskus. Sampul. Terima kasih. Sesiapa yang melakukan ihsan dalam kehidupan, maka dia mendapat keuntungan yang besar dan termasuk dalam golongan orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kenapa? Kerana dia memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang kita lakukan memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi tuntutan agama, sudah pasti kita akan mendapat ganjaran dan pahala. Ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita anggap benda itu sebagai satu tuntutan wajib, sudah pasti ada pahala, dan ataupun benda itu adalah bentuk sunat, galakan, di situ juga ada pahala. Yang kelima, kata pengarang, ihsan sangat dituntut di saat mengerjakan kewajipan, meninggalkan yang haram dan berinteraksi dengan makhluk. Maksudnya berbuat baik ini sama ada kita dalam kita membuat kebaikan, kewajipan kita, ataupun dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, ada ihsan. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk, di situ ada ihsan. Ihsan dalam perkara tersebut ialah dengan melaksanakan sebaik mungkin, menjaga adab-adab agar sah dan sempurna. Apabila dilaksanakan sedemikian, amalan yang diterima akan menghasilkan pahala. Yang keenam, kata pengarang, dinyatakan di sini dua kaedah moden penyembelihan dan hukumnya. Pengarang sampai ada cerita bab penyembelihan moden dalam buku. Jarang-jarang ni tak? Yang pertama dia kata teknik thoracic sticking. Macam mana dah? Kata apa sebutan dia yang betul, pronunciation dia yang betul, THORECIC, thoracic. Kalau ada isa ada boleh ni tanya kan. Sticking dalam penyembelihan haiwan di luar negara. Keputusan Muzakarah kali ke-70 memutuskan kaedah thoracic sticking, iaitu prosedur tambahan yang digunakan selepas sembelihan adalah dibenarkan dan daging haiwan tersebut adalah halal tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Yang pertama, telah berlaku sembelihan yang sempurna, telah putus keempat-empat urat, marik dan halkum. Yang kedua, kaedah tersebut dijalankan selepas berlaku pendarahan sempurna atau selepas 30 saat penyembelihan berlaku. Yang ketiga, binatang tersebut disahkan mati apabila sembelihan, dan kaedah thoracic sticking hanya sekadar membantu mempercepatkan kematian. Yang keempat, kaedah ini perlu dikawal selia oleh petugas Muslim yang bertauliah. Muzakarah juga memutuskan supaya keputusan ini hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak yang berurusan dengan pengimportan daging daripada luar negara. Hanya daging sembelihan yang memenuhi syarat-syarat tersebut sahaja dibenarkan masuk ke Malaysia. Kaedah thoracic sticking ni maksudnya apa? Maksudnya selepas orang sembelih lembu ke ataupun kerbau ke, dia ada beberapa
prosedur tambahan pula untuk mempercepatkan haiwan tu mati. Saya pernah tengok orang yang lepas sembelih, orang geng-geng biasa main dengan lembu ni lah. Lepas sembelih tu, tak lama lepas sembelih dah potong dah selesai lah, putus lah orang halkum dan mereh tu kan, orang mareh. Dia akan pergi dekat satu bahagian tekuk tu, dia toreh sikit, dia potong satu lagi. Kita tanya sebab apa? Ingatkan orang mareh tu tak habis lagi. Dia kata tak, ni nak bagi cepat. Sebab dia orang biasa bekerja kalau lembu ni dia orang kata apa, lembu banyak. Orang nak minta. Kalau musim korban tu berpuluh-puluh ekor dalam sehari. Tak larat dia nak tunggu orang kata apa, lembu tu mati gitu je. Maksudnya dia nak cepatkan. Bila cepat dia boleh buat kerja cepat, boleh melapah dan sebagainya. Itu tujuannya. Jadi kalau nak ikut keputusan muzakarah kali ke-70 ni, kaedah ni dibenarkan dengan patauan, dengan syarat-syarat tadilah, 4 syarat tadi. Yang keduanya, kaedah penyembelihan moden lain ialah pneumatic persuasive stunning. Menurut pandangan Islam, keputusan muzakarah khas penggunaan pneumatic persuasive stunning. Pneumatic ni kot, PNEUMATIC. Anda pandailah awak bunyi sendiri, saya pun tak erti ni. Dalam sembelihan lembu dan binatang halal seumpamanya adalah dibenarkan dengan syarat tengkorak haiwan sembelihan yang dikenakan renjatan adalah tidak retak dan matinya adalah kerana sembelihan. Jadi mungkin dia kenakan sedikit renjatan elektrik untuk melemahkan haiwan tersebut dan dibuat sembelihan. Maknanya dia tak mati dengan renjatan tersebut, tapi dia mati dengan sembelihan. Kata pengarang lagi yang ketujuh, dinukilkan di sini beberapa kata pujangga. Antaranya, pujangga berkata, nama pun pujangga kan, jadi kata pujangga, renungkanlah tentang rahmat yang maha penyayang. Zat penyayang itu mengampuni pelacur yang hanya memberi minum seekor anjing, memaafkan orang yang telah membunuh 100 orang, merenggangkan tangannya untuk menerima orang-orang yang bertaubat dan menyuruh orang-orang Nasrani untuk bertaubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni maha pengasih, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dia boleh mengampuninya apabila seorang itu berbuat baik, berlaku ihsan kepada benda lain. Kita biasa dengar cerita seorang pelacur yang berbuat ihsan kepada seekor anjing. Kalau kita nak ukur dalam norma masyarakat kita sekarang ni, norma dalam masyarakat pelacur tu adalah hina, dan anjing juga binatang hina. Tapi apabila seorang pelacur berbuat baik kepada seekor anjing, Allah Subhanahu Wa Taala membuka rahmatnya, memberi keampunan kepada pelacur tersebut. Begitu juga dengan orang yang telah membunuh ramai orang, dengan berbuat baik, dia boleh, Allah Subhanahu Wa Taala boleh orang yang dengan bertaubat tu, Allah Subhanahu Wa Taala boleh memaafkan dia. Penjaga berkata lagi, lihatlah musibah itu dari sisi yang paling memberi harapan. Bayangkan pahala yang anda dapatkan dari musibah tersebut. Sedarilah bahawa musibah yang menimpa diri anda lebih ringan jika dibandingkan dengan musibah yang menimpa orang lain, dan belajarkah daripada orang lain yang mendapat cubaan dan ujian dalam kehidupan mereka. Kita ni banyak ujian. Ujian. Bila ujian-ujian ni, kita biasanya hilang kesabaran kita. Hilang kesabaran, dan menyebabkan kita ni nak buat benda yang tidak sepatutnya kepada orang lain. Kita nak marah orang lain, kita nak condemn orang lain, kita rasa dengki dengan orang lain yang mendapat nikmat yang rasa lebih daripada kita. Pesan penulis ataupun pujangga daripada yang dinukilkan oleh penulis ni, janganlah kita melihat sisi negatif dalam hidup kita. Sebaliknya, kita lihatlah sisi-sisi positif yang mungkin memang kalau kita nak ukur daripada daripada
kulitnya satu kejadian kepada diri kita tu mungkinlah negatif, tetapi sudah pastilah ada sisi-sisi positif daripada kejadian tersebut. Pernah saya dengar satu kuliah yang dikongsikan oleh, tak silap, Ustaz Tuan Ibrahim lah. Dia menceritakan bahawa ada seorang anak kepada makcik ni ataupun pakcik, saya tak ingat dah, ibu apalah, senang ya, mempunyai beberapa orang anak. Semua anaknya berjaya kecuali seorang. Pening kepala mak ayah ni kerana memikirkan nasib anak ni yang tidak berjaya. Sampailah satu masa apabila dia dah sudah tua, dia tak larat, barulah dia nampak hikmah di sebalik kejadian itu. Ialah, kalau nak ukur dari segi negatifnya, memanglah anak-anak ni kita tengok hak ni tidak berjaya, yang lain semua berjaya, bagus, dapat cari rezeki, bertebaran jauh. Tetapi ada hikmah yang Allah SWT aturkan daripada perkara, kata apa, peristiwa negatif yang kita anggap tu, iaitu anak dia lah yang menjaga dia apabila dia sakit, dia sudah tua, dia sudah tidak larat. Anak ni lah yang sentiasa berada di sisi dia. Kerana itu kita perlu melihat dalam setiap kehidupan kita ni, untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik, kita lihat sisi positif dan kita berbuat baik kepada orang lain supaya kita mendapat kebaikan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan sifat syukur kita bertambah. Dan apabila sifat syukur kita bertambah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan nikmat dia kepada diri kita. Saya rasa saya nak kongsi yang kalau nak ikut daripada kitab ni, kitab Al-Kafi ni, pengajaran ni sudah habis. Saya nak ambil kitab Al-Kafi sekejap ya. Saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat, berkongsi berkaitan dengan apa yang diulas oleh Syekh Mustafa Al-Bugha dalam kitabnya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Wafi dalam mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi. Yang pertama sekali dia kata apa? Saya ambil poin-poin sajalah. Islam ni mewajibkan ihsan apabila berlakunya pembunuhan. Dibagi yang pertamanya, sekiranya berlaku pembunuhan musuh ketika dalam peperangan, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai orang Islam ataupun tentera Islam, dia kata kita kena ambil, kalau memang berperang ni biasanya membunuh lah, kalau orang tembok semua. Kalau dulu berlaku peperangan menggunakan pedang ataupun benda-benda yang tajam, jadi benda itulah kata apa, benda itulah menjadi kata apa, fokus pada waktu tu, nak bunuh orang, nak bunuh musuh kan, nak bunuh musuh. Dan bila nak bunuh musuh ni, bunuh mestilah dengan cara yang paling tidak menyeksakan dia. Macam mana? Antara cara yang paling tidak menyeksakan orang tersebut ialah dengan menetak kepalanya. Maksudnya tetak tu dengan pedang yang tajam semua, sekali tetak tu habis tu. Kalau tikam, dia ada masa dia azab kan, menahan kesakitan, dia azab dan sebagainya. Dan benda ni disebut dalam Al-Quran, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Sekiranya kamu berjumpa dengan orang kafir yang menjadi musuh kamu tersebut, fadharbar riqab, maka hendaklah kamu menetak tengkuk dia. Dan Nabi SAW melarang tentera Islam untuk melakukan al-muslah. Al-muslah ni apa? Al-muslah ni memotong bahagian-bahagian daripada badan. Contohnya apabila kita berperang dengan musuh, kita memang saja nak potong tangan satu, potong tangan dua, potong kaki pula, tak macam tu.
kita orang kata apa, hendaklah orang kata apa, mengelak benda-benda yang boleh mengazab. Boleh mengazab kan. Jadi mengurangkan benda macam tu. Kalau ikut kata pengarang sini, kata Syekh Mustafa Bura, wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil muslah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-muslah, iaitu memotong bahagian-bahagian badan manusia. Sawa'an kana dzalika qabla al-maut am ba'dah. Sama ada benda tu sebelum mati ataupun selepas mati. Sebelum mati tak boleh, lepas mati. Orang tu dah mati dah, kita pergi potong tangan dia, potong telinga dia pula, potong hidung dia dan sebagainya, benda tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni adalah sebahagian daripada ihsan. Ya. Okey, itu dalam peperangan. Kata Syekh Mustafa Bura lagi, kalaulah pembunuhan tu berlaku dalam hukuman qisas, berlaku dalam hukuman qisas. Jadi dalam hukuman qisas ni ada perbahasan ulama. Ada yang mengatakan bahawa apabila qisas ni memanglah dibalas dengan cara bunuh yang sama dengan orang yang membunuh tu. Ya, maksudnya dalam hukuman Islam ni ada qisas. Qisas ni hukuman bunuh balas. Maksudnya kalau orang tu bunuh dengan cara tembak, dia pun akan dijatuhkan hukuman dengan orang kata apa, dibunuh dengan cara tembak juga. Contoh tu saya bagi contoh umum sajalah. Tapi ada juga pandangan-pandangan ulama yang mengatakan bahawa walaupun dengan cara qisas, hukuman qisas hendaklah dibuat dengan orang kata apa, dibuat dengan orang kata apa, dengan pedang juga. Dibuat dengan pedang. Contohnya ada orang yang membunuh, contohnya A, dia bunuh B dengan cara membakar orang tu. Cara bakar orang tu, ya, letak orang tu dalam satu kawasan, lepas tu bakar tempat tu. Jadi apabila ditangkap, dapati bahawa A ni bersalah membunuh B, maka A ni dijatuhkan hukuman. Hukuman. Jadi mengikut pandangan sebahagian ulama mengatakan bahawa untuk berlaku ihsan kepada A ni, dia dibunuh juga, tapi dibunuh dengan cara lain, iaitu contohnya dipotong, kata apa, dibunuh dengan pedang. Dibunuh dengan pedang. Okey, seterusnya ada pun kalau orang membunuh untuk orang kata apa, hukuman had, hukuman hudud. Dalam hukuman hudud ada juga hukuman bunuh, iaitu orang yang murtad. Hukuman murtad. Jadi kebanyakan ulama, kata Syekh Mustafa Bura, fa aktsarul ulama ala karahatil al-muslah fihi aidan. Jadi dalam hukuman bunuh untuk orang yang murtad ni tak boleh juga. Kata apa, hukumnya makruh untuk potong-potong. Potong tangan dulu, potong kaki dulu, potong bahagian-bahagian. Maka dia hendak dibunuh terus lah, maksudnya di sini. Okey. Yang seterusnya kata pengarang lagi, kata Syekh Mustafa Bura lagi, dia kata ada juga larangan daripada bakar sama ada manusia ataupun haiwan dengan api, dengan tujuan untuk seksa. Benda ni diharamkan oleh Islam. Pernah berlaku dalam negara kita, orang bakar macam tu je, kucing, ya. Benda ni diharamkan oleh Islam kerana Islam amat memberi rahmat, kata apa, menggalakkan, mewajibkan kita untuk membuat baik kepada haiwan, termasuklah serangga. Islam pun jaga juga kalau ni berkaitan dengan serangga.
Kalau serangga pun kita perlu lihat kaedah-kaedah dia. Kalau benda yang boleh dimatikan dengan cara yang tidak menyeksakan, kena pilih cara tu. Tak. Kalau kita tahulah memang ada. Tapi kalau benda tu khusus, khusus untuk cara dia, memang tak ada cara lain yang lebih efektif kecuali dengan bakar. Contohnya sarang tebuan, sarang lebah yang mengancam kita. Kalau biasanya Jepang ataupun bomba, dia gunakan kaedah bakar kan. Jadi benda tu kembali kepada orang yang pakar lah melihat balik benda tu. Tapi asalnya kita perlu berbuat baik kepada haiwan, sama ada haiwan tu haiwan besar ataupun serangga je. Itu sedikit perkongsian lah terhadap daripada buku Al-Wafi ni. Adapun dalam sembelihan, ada beberapa perkara yang kita perlu lakukan untuk kita berlaku ihsan. Dalam sembelihan, kita nak sembelih haiwan pun, kita ada perkara yang perlu lakukan untuk kita melakukan ihsan. Antaranya kata Syekh Mustafa Bura ialah kita perlu tajamkan pisau. Tajam pisau ni sebenarnya antara tips untuk kita pandai untuk sembelih. Ini pengalaman saya sendirilah. Apabila pisau yang kita gunakan untuk sembelih tu pisau yang tajam, nescaya kita akan amat yakin untuk kita sembelih. Kalau pisau tu pisau biasa, pisau ni kita akan menyebabkan bukan sahaja haiwan tu terseksa, kita sendiri hilang keyakinan kita. Memang macam-macam isu yang akan timbul. Kalau orang yang kali pertama sembelih, dapatkan nasihat daripada pakar dan beli pisau yang betul-betul tajam. Ada 100 ke 200 ringgit ke 300. Beli pisau tu yang insya-Allah tahan lama lah, insya-Allah berbaloi lah untuk beli. Macam-macam jenama ada kat pasaran sekarang ni kan. Pernah saya ingat dulu perkongsian daripada almarhum Datuk Dr. Harundin. Dia menceritakan pisau dia tu sekali asah boleh pergi berpuluh-puluh ekor sehingga 70 ekor. Dia boleh sembelih, tak payah asah. Tapi kalau ada pisau tu sebahagian tu sekali guna kena asah, sekali guna kena asah. Jadi kita ambil alatan yang terbaik untuk kita buat sembelihan. Lagi antaranya antara adabnya lagi untuk kita melakukan sembelihan ni, kita kena berlembut dengan binatang. Benda ni sebenarnya perlukan kepada kepakaran dan kemahiran. Untuk orang awam ni susah lah, tapi kita buat sehabis baik. Ada orang-orang yang pakar ni memang susah lah. Kita nak tengok dia berkasar dengan lembu. Cukup dengan sedikit saja. Nak rebah lembu tak perlu nak tarik kaki sampai 4 kaki tu, tarik semua kan. Cukup dengan buat beberapa kaedah saja menyebabkan lembu tu boleh direbahkan dengan cara yang tidak menyeksakan. Antaranya juga ialah kita berbuat ihsan, kita menyembunyikan. Orang yang sembelih tu sembunyikan dulu pisau. Jangan tunjuk pisau depan lembu sebelum dia disembelih tu. Maksudnya tengah dia berdiri elok lagi tunjuk pisau. Lagi-lagi yang tak kena, asah pisau depan lembu. Itu menunjukkan kita tidak berbuat baik kepada binatang sembelihan tersebut. Lagi apa lagi? Kata Syekh Bura lagi ialah kata apa? Kita biarkan selepas sembelih tu, kita biarkan dia mati terus. Kita biarkan dia mati dulu, barulah kita buat urusan yang seterusnya. Yang kat Malaysia ni jaranglah berlaku, tapi kalau di Afrika, pengalaman saya, kalau saya pernah pergi ke Sudan 2018 dulu, dan pengalaman kawan-kawan saya di negara-negara lain pun gitu kok. Sembelih aja tak dah mati elok lagi, dia dah angkat ke dalam kenderaan dia. Dia nak cepat, buat apa, berebut daging. Takut orang lain ambil. Itu memang hak dia dah, tapi dia takut orang lain ambil. Jadi tengah lembu tu tengah
menggelepar lagi, dah hangkut dah. Naik lori, naik kenderaan dia yang dibawa lah. Jadi kalau kita nak ihsan sebenarnya, tidak boleh macam tu. Biar dia mati dulu, habis kita dulu, barulah buat proses lain. Nak lapah ke, nak angkut ke lembu tu ke mana-mana, boleh. Tapi lepas dia betul-betul matilah. Jadi benda ni lah yang perlu kita belajar. Dan ihsan yang Islam ajar ni dalam setiap perkara. Sampaikan kita nak bunuh orang pun, sama ada dalam hukuman hudud, dalam perang, nak bunuh haiwan pun, dalam penyembelihan biasa, dalam korban pun sama, dalam akikah ke, kita perlu berihsan. Ya. Akhirnya saya baca aplikasi hadis dalam kehidupan oleh pengarang Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Hadis ini juga merupakan salah satu daripada prinsip penting dalam Islam, kerana ia merupakan seruan kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berihsan dalam setiap amalan. Cukuplah dibuktikan hal ini dalam banyak tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkara kecil ataupun perkara besar. Berihsan hendaklah dipupuk sejak kecil lagi oleh ibu bapa dan guru-guru. Ini akan menatijahkan sifat ihsan yang subur dalam jiwa anak-anak hingga ke alam dewasa. Benda ni kita perlu ajar daripada kecil lagi. Memang susahlah kita ni mendidik. Mendidik ni tanggungjawab ibu dan ayah. Bukan ibu sahaja dan bukan ayah sahaja. Ibu dan ayah bertanggungjawab. Tapi tanggungjawab ni sebenarnya lebih besarnya kepada ayah lah sebagai ketua keluarga. Kena pastikan benda ni berlaku. Ayah jangan lepas tangan je, kemok lah. Tapi ada tanggungjawab. Perlu ada perbincangan dengan pasangan untuk memastikan anak ni dididik dengan ihsan. Hadis ini menjelaskan bahawa Islam memberikan penekanan terhadap matlamat dan cara. Islam bukan sekadar berbicara apakah matlamat yang ingin dicapai, malah Islam memberi penumpuan terhadap bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Oleh yang demikian, dalam mencapai suatu matlamat yang baik, pastikan cara yang dilakukan juga adalah cara yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justiru kita sewajarnya menghiasi sifat ihsan ini dalam semua tindakan kita agar sentiasa selari dengan hadyu an-nabawi. Akhirnya masyarakat yang berihsan dapat dizahirkan yang akan menatijahkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi daripada masyarakat ni lah yang akan menatijahkan negara, ya. Apa yang ada dalam masyarakat, apa yang masyarakat amalkan, benda itulah yang akan membentuk sebuah negara. Jadi masyarakat ni asal daripada mana pula? Daripada keluarga. Keluarga ni lah yang akan membentuk masyarakat. Dan apa pula yang membentuk keluarga? Individu lah. Kita bermula daripada diri kita. Bermula daripada diri kita. Seterusnya kita jaga keluarga kita. Keluarga ni lah yang akan membentuk masyarakat. Buruknya keluarga akan menjadikan buruknya masyarakat. Buruk masyarakat akan memburukkan negara. Jadi kita bentuklah diri kita dengan sifat ihsan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati diri kita. Terima kasih kepada Rahim. Rahim Desa Vista. Masya Allah. Kerana sudi bertandang kat sini. Moga-moga ada rezeki lagi. Pergi ke Sepang. Setakat ni PKP ni. Kan? Okey. Saya rasa setakat tu saja. Kita bagi peluang untuk kita menunaikan solat fardu isyak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.